Ayat 33 ya. Muka surat 307 surah Maryam. Ayat 33 muka surat 307 surah Maryam. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi ayat yang tinggalkan beberapa minggu yang lalu. Kita sampai kepada ayat yang ke-33 daripada surah Maryam, dan sebagaimana yang lazimnya saya terjemah terlebih dahulu. Dan selamat sejahtera atas diriku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku meninggal dunia, dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup semula. Demikian itulah Isa anak Maryam, perkataan yang benar yang mereka itu perselisihkan. Dan tidaklah layak atau tidak ada hak bagi Allah bahawa dia yakni memiliki akan anak, maha suci dia.
Bila mana dia memutuskan akan satu urusan, maka cukup dia berkata kepadanya, jadi maka jadilah dia. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Ibadat oleh kamu kepadanya, sesungguhnya inilah dia jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan itu di antara mereka. Kecelakaan bagi orang-orang yang kufur daripada penyaksian pada hari yang sangat besar. Alangkah jelas mereka mendengar dan alangkah jelas mereka dapat melihat pada hari mereka datang menemui kami. Akan tetapi orang yang zalim ini iaitu pada hari ini pun dalam kesesatan yang jelas nyata. Alhamdulillah. Itulah terjemahan ayat-ayat yang sama-sama kita baca tadi. Mudah-mudahan terlebih dahulu kita sentiasa mendapat rahmat, taufik, hidayah, inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat 33 ini adalah sambungan daripada ucapan Sayyidina Isa anak Maryam. Pada siri yang telah lalu kita telah ikuti, yang mana Siti Maryam setelah selesai daripada melahirkan akan Sayyidina Isa Al-Masih anak Maryam, dan beliau telah mensuci tubuh badan dengan air yang telah disiap sediakan, dan demikian juga tubuh badan sudah merasa kuat kerana memakan buah tamar atau kurma, maka beliau pun siap sedia untuk berangkat kembali semula ke tempat tinggal beliau di Masjid Baitul Maqdis. Lalu dikendongnya lah anak tadi, dan apabila sampai sahaja di perkampungan Baitul Maqdis, maka seluruh daripada orang yang menyaksikan mereka tertanya-tanya apakah sebab terjadi kepada anak dara yang selama ini mereka anggap adalah suci. Tiba-tiba pada hari ini beberapa waktu dia meninggalkan balik dengan membawa seorang anak. Sudah tentulah itu anak dia kerana sedang menyusu. Lalu berbagai-bagailah pertanyaan yang mereka kemukakan kepada Maryam. Pada mulanya Maryam hanya mendiamkan diri. Kemudian daripada itu oleh kerana terlalu banyak soalan, lalu diisyaratkannya kepada anaknya. Lalu mereka pun berkata, bagaimana kami boleh berkomunikasi, berkata-kata dengan orang yang masih lagi kecil dan masih dalam buayan. Apabila didengar sahaja oleh Isa anak Maryam perkataan mereka, lalu dilepasnya mulutnya daripada susu ibunya, kemudian mengangkat tangan kanan sebelah ke atas langit sambil dia berkata, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang mana dianugerahkan kepadaku sebuah kitab dan dijadikan aku sebagai nabi. Jadi beberapa minggu yang lepas kita telah nyatakan dan jelaskan, maka sambungan ayat pada hari ini iaitu selamat sejahtera atas diriku ketika mana aku dilahirkan. Maknanya walaupun kelahiranku ini gamak kelahiran yang luar biasa, tetapi yang mana dia tidak mustahil jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Cukup sempurna dan tidak ada kurang sedikit juga pun sebagaimana hamba-hamba Allah yang lain dilahirkan, demikianlah juga aku dilahirkan. Kemudian daripada itu munajat daripada Nabi Isa alaihissalam lagi, selamat sejahtera aku ketika aku yakni meninggal dunia nanti kelak, sebab setiap daripada yang bernyawa akan merasai mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Demikianlah keadaannya
aku pun sama juga seperti orang lain yang mana akan meninggal dunia. Dan apabila meninggal dunia, sudah pasti akan dimasukkan ke dalam kubur. Di sanalah dipanggil alam barzah. Barzahun dalam bahasa Arab ialah sempadan di antara yakni dunia dan juga alam akhirat. Kemudian daripada itu, mengikut kepercayaan kita ahli sunnah wal jamaah, yang mana alam kubur juga ada seksaan, ada juga nikmat bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga seksaan bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu dimasukkan ke dalam kubur, kemudian daripada itu, insya-Allah saya akan ulas dengan panjang lebar nanti kelak. Kemudian daripada itu, selamat sejahtera bagiku juga ketika mana aku dibangkitkan, dihidupkan semula, sebab siap daripada kita berkeyakinan penuh dan termasuk di antara rukun iman, yang mana apabila kita telah meninggal dunia dan akan dihidupkan pada kali kedua, yang akan dipertanggungjawabkan perilaku perbuatan kita semasa kita hidup. Saya teringat lagi ucapan daripada pujangga barat William Shakespeare ada mengatakan, the world is a stage and all its men is women of layers. Artinya ialah dunia ini, kata beliau, adalah sebagai pentas, yang mana laki-laki dan perempuannya adalah sebagai pelakonnya. Jelas di sini menunjukkan bahawasanya kita hidup di dunia ini adalah sebagai pelakon. Kalau pelakon filem yang ditaja oleh satu orang, biasanya sama ada seorang itu jadi hero ataupun jadi krup, dia akan mendapat ganjaran upah daripada penaja filem. Tetapi filem Allah yang ditelevis oleh malaikat, yang mana jadi hero sahaja yang Allah akan beri pahala, yakni upah. Tapi kalau jadi krup, jadi orang jahat, pasti akan diseksa. Maka sebab itulah kita berusaha sedaya upaya supaya kita jadi pelakon di atas pentas Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini, jadi pelakon iaitu hero, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala di samping usaha yang kita lakukan itu. Kemudian daripada itu, pada hari aku akan dibangkitkan. Kemudian daripada itu, kalau kita lihat daripada apa yang kita ceritakan tadi, yang mana Nabi Isa alaihissalam bertutur, inilah yang menjadi pertelingkahan ataupun perbahasan di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat bahawasanya mana mungkin Nabi Isa sekecil itu boleh bertutur. Sudah tentulah apabila Allah Subhanahu wa taala lantik beliau menjadi nabi sesudah beliau berumur 35 tahun, ketika itulah baharu beliau menyatakan apa yang telah dinyatakan tadi. Tetapi jelas daripada hadis Bukhari Muslim menyatakan Nabi pernah menyatakan bahawasanya 3 kanak-kanak yang belum patut boleh bertutur, tetapi dia sudah boleh bertutur. 2 di antaranya, yang mana yang pertama, suatu ketika seorang abid ini melakukan ibadat. Kemudian daripada itu, dalam dia melakukan ibadat sembahyang sunat, tiba-tiba ibu beliau datang memanggil. Lalu abid tadi pun berkata dalam hati, apakah aku akan sahut seruan ibu ataupun tidak? Lalu diteruskannya sembahyang sunatnya. Lalu ibunya pun kecil hati, kemudian berkata, kamu akan datang fitnah yang akan dituduh melakukan zina nanti kelak.
Kemudian daripada itu sampai waktu ketika seorang perempuan yang mana mengandung anak dibawa ke tengah-tengah masyarakat dan dikatakan, dan apabila orang tanya anak siapa sebab dia belum berkahwin, lalu dikatakan anak Abid, iaitu orang yang kuat beribadat itu. Lalu mereka pun pergilah menemui, habis rumah ibadat orang yang beribadat tadi mereka telah robohkan kerana mereka marah. Lalu Abid tadi pun sembahyang 2 rakaat. Setelah selesai lalu dipegangnya anak kecil tadi, lalu ditanya siapakah bapa kamu. Lalu anak itu berkata bahawasanya bapaknya ialah pengembala, iaitu binatang. Maka jelaslah menunjukkan bahawa bukan Abid itu yang melakukannya, tetapi perempuan tadi telah melakukan zina dengan pengembala. Maka tahulah mereka bahawa Abid itu tidak bersalah. Sebab itulah sembahyang sunat itu adalah sunat. Tapi kalau panggilan daripada ibu, maka wajib kita sahut. Sebab itulah kadang-kadang kita pun terfikir juga, kita pada waktu kecil dulu, mak kita suruh pergi ke kedai, kita memang berat sungguh. Padahal panggil sahaja pun sudah wajib kita laksanakan ataupun sahut seruan, apatah lagi kalau diperintah kita melakukannya. Kemudian daripada itu yang kedua, inilah dia Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi 2 di antara 3 tadi kita telah kemukakan kanak-kanak yang boleh bertutur. Kemudian daripada itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan zalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Demikian itulah Isa anak Maryam, perkataan yang benar yang mereka telah perselisihkan. Jadi fahamlah kita di sini bahawasanya kelahiran Nabi Isa alaihissalatu wassalam menjadi pertikaian di kalangan pendeta-pendeta, terutama sekali orang-orang Nasrani. Sehingga di antara mereka menyatakan bahawasanya Isa anak Maryam itu ialah timbul perselisihan pertikaian di antara mereka, yang mana Isa anak Maryam itu ialah 3 oknum. Yang pertama ialah Tuhan Bapa, yang kedua Tuhan Anak, yang ketiga Ruhul Kudus. Dan di antara mereka ada pula yang menyatakan bahawasanya Isa anak Maryam itu mempunyai sifat ataupun mempunyai tabiat. Yang pertama sifat lauhud, yang kedua adalah sifat nasud, sifat ketuhanan, yang kedua ialah sifat kemanusiaan. Inilah dia perselisihan di antara mereka. Yang lebih parah lagi perselisihan mereka, orang-orang Yahudi tidak mempercayai akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa al-Masih yakni lahir dengan tidak berbapa. Maka sebab itu mereka katakan bahawasanya Isa anak Maryam itu ialah lahir, bapaknya ialah Yusuf An-Najjar. Yusuf yakni tukang kayu. Maknanya mereka katakan yang mana Maryam ini telah melakukan zina dengan Yusuf An-Najjar, sebab itulah lahirnya Isa al-Masih. Mustahil, kata mereka, tidak ada bapa tiba-tiba lahir anak. Sebab itulah lahirnya Isa itu anak An-Najjar, tukang kayu. Kemudian daripada itu perselisihan mereka tadi, di antaranya ada yang menyatakan bahawa Isa al-Masih itulah Allah Subhanahu wa taala yang turun ke atas muka bumi ini, menghidupkan yang hidup dan mematikan yang mati. Inilah kepercayaan orang-orang, kalau kita mazhablah bermazhab Ya'qubiyah, yakni orang yang berpahaman, berpegang dengan pahaman Ya'qubiyah,
mengatakan Isa Al-Masih itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka berpahaman Isa Al-Masih itu adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berpahaman iaitu Nasturiyah. Nasrani Nasturiyah berpahaman bahawasanya Isa Al-Masih itu anak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga iaitu kita sebutkan tadi, pahaman mereka tiga dalam satu, satu dalam tiga, Trinitis dalam bahasa penjajahnya, iaitu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Yang keempatnya ialah oknum, dikatakan juga, iaitu Maryam itu adalah oknum yang keempat. Jadi inilah perselisihan di kalangan orang-orang Nasrani. Kemudian daripada itu, yang menjadi pokok pegangan pada mereka atas kehendak daripada Kaisar ataupun Raja Konstantinopel pada ketika itu, yang mana jadikan pegangan tiga dalam satu, satu dalam tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Ruhul Kudus. Itulah keputusan yang dipegang oleh Raja Rom, seluruh rakyat di negeri Rom pada ketika itu. Kemudian daripada itu, dan ketika orientalis barat mengadakan studi dalam agama Islam, yang mana mereka sedikit pun tidak ada komen terhadap apa yang dinyatakan oleh Al-Quran, sebab di dalam kitab iaitu Injil yang menjadi pegangan mereka yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas dan juga Yohana, tidak ada sedikit pun pembelaan dalam kitab itu terhadap Siti Maryam, tetapi yang ada hanya di dalam Al-Quran. Sebab itulah mereka tidak ada sedikit pun komen tentang Al-Quran, kerana dalam kitab yang saya sebutkan tadi, walaupun Injil, tetapi dalam Injil itu ada tiga penulisnya, dah saya sebutkan tadi, Matius, Markus, Lukas dan juga Yohana. Maka sebab itulah mereka hanya mendiamkan diri sahaja. Jadi itulah di antara ulasan berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam tadi telah saya sebutkan. Mengikut kepercayaan kita ahli sunnah wal jamaah, yang mana apabila seseorang telah meninggal dunia, maka akan dimasukkan ke dalam kubur. Itulah dipanggil alam barzah. Barzahun artinya ialah sempadan di antara dunia dan juga akhirat. Kemudian daripada itu, apabila sudah dimasukkan, bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kubur itu seluas-luasnya, sehingga sampai dapat melihat nikmat yang ada di dalam syurga. Bagi orang-orang yang derhaka pula, maka mereka akan dihimpit oleh bumi sehingga tulang rusuk mereka berselisih di antara satu dengan yang lain. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahawasanya bagaimana akan disiksa padahal belum lagi ditimbang amal baik jahat. Sebenarnya kita ahli sunnah wal jamaah telah memberi jawapan. Nikmat itu bukan artinya sesudah dimasukkan ke dalam syurga, tetapi di dalam kubur telah dibayangkan nikmat yang ada dalam syurga. Dilihat, maknanya dapat dilihat dengan mata pada ketika itu. Itulah kepercayaan kita ahli sunnah wal jamaah. Saya beri contoh. Katakanlah seorang yang sedang berpuasa, begitu dahaga sekali, tiba-tiba ditunjukkan kepadanya air serbat merah yang cukup sejuk pada ketika itu. Walaupun kita belum minum lagi, tetapi sudah nampak kenikmatan yang dapat dirasa oleh mata kita sendiri. Itulah maksudnya, walaupun belum lagi ditimbang amal baik jahat,
maka sudah dirasai terlebih dahulu di dalam kubur bagi orang yang taat kepada Allah dan yang derhaka kepada Allah. Sebagai yang telah saya sebutkan tadi, maka dihimpitlah oleh tanah sehingga berselisihlah tulang rusuk dia. Kepercayaan daripada orang-orang Mu'tazilah, yang pertama, mereka tidak percaya akan adanya seksa ataupun nikmat dalam kubur. Yang kedua, mereka menyatakan bahawasanya Al-Quran itu adalah hadis, bukan qadim, tetapi dianya adalah makhluk. Yang ketiga, yang mana mereka katakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada mempunyai sifat. Yang ada pada Allah hanya zat sahaja. Sebab itulah beza dengan kita ahli sunnah wal jamaah. Kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala itu ada mempunyai zat dan juga mempunyai sifat, tetapi pelupur daripada orang-orang Mu'tazilah sejak daripada pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah yang dipimpin Khalifah Islam pada ketika itu ialah Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau berpegang dengan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Kemudian anak beliau ialah Al-Amin, berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian daripada itu Ma'mun sudah berpegang dengan Mu'tazilah. Al-Muqtasim billah, anak kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, juga berpegang dengan pahaman Mu'tazilah. Jadi mufti Baghdad pada ketika itu ialah Abu Daud, Ahmad bin Abu Daud, mufti Baghdad. Sejak daripada Khalifah Abbasiyah, iaitu Khalifah Harun ar-Rasyid, sampailah kepada beberapa keturunan daripadanya. Yang menjadi menteri agama pula ialah Basir bin Mursyid. Ini adalah orang kuat mempertahankan pahaman Mu'tazilah. Sebab itulah suatu ketika semasa kerajaan dipimpin oleh Harun ar-Rasyid, yang mana perbahasan di antara imam besar pada ketika itu, Imam Ahmad bin Hanbal dengan Basir bin Mursyid, dia kalah. Satu ketika maka Khalifah Harun Rasyid minta sekali lagi diperbahaskan di hadapan beliau, maka Basir bin Mursyid tidak datang. Lalu diperintahkanlah oleh Khalifah Harun Rasyid, cari. Dia sudah bersembunyi lari, kalau dapat maka dikenakan hukuman pancung. Tapi apabila sampai saja kepada anak kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, iaitu Al-Mutawakkil Al-Muqtasim billah, maka Al-Muqtasim billah berpahaman Mu'tazilah, maka di sanalah dia melindungkan diri. Kemudian daripada itu diadakanlah masyuarat. Masyuarat untuk menangkap 3 orang ulama besar. Yang pertama ialah Ahmad bin Hanbal. Yang kedua ialah Hasan bin Hamad. Yang ketiga ialah Ubaidillah bin Umar. 3 orang ulama ahli sunnah wal jamaah ini akan ditangkap. Kemudian apabila mereka tangkap dan dimasukkan ke dalam penjara secara berasingan, kemudian besoknya maka dihimpunlah rakyat seluruh Baghdad, ratusan ribu ramainya, dan dibuatlah pentas untuk menghukum 3 ulama besar ini. Padang yang besar luas itu dekat dengan sungai Furat. Maka berhimpunlah rakyat pada ketika itu ratusan ribu ramainya untuk menyaksikan 3 ulama besar ini. Kemudian daripada itu
Sesudah dibawa ke atas pentas, tukang pukul pun sudah siap sedia. Yang pertama sekali ditanya ialah, ya Ubaidillah bin Umar, wahai Ubaidillah bin Umar, kata daripada Khalifah Al-Muqtasim Billah, setujukah kamu kalau aku katakan Al-Quran itu adalah makhluk, Al-Quran itu adalah hadis? Apabila dilihat sahaja oleh Ubaidillah bin Umar, tukang pukul sudah siap sedia, ya, dengan cemati, maka dia pun dalam keadaan yang sangat takut, dia pun mengatakan, saya setuju ya Amirul Mukminin. Maka Khalifah Al-Muqtasim Billah pun suruh lucut buka rantai tangan dan kaki. Kemudian daripada itu turunlah Ubaidillah bin Umar daripada pentas tadi, kerana dia sudah terselamat daripada dipukul. Sampai kepada giliran, ya, Hasan bin Qamad pula. Wahai Hasan bin Qamad, setujukah kamu kalau aku katakan bahawa Quran itu adalah makhluk, hadis? Maka dia pun sama seperti Ubaidillah, gamak dia takut, tengok tukang pukul sudah siap sedia untuk pukul punggung dia dengan rotan, maka dia pun kata, saya setuju ya Amirul Mukminin. Lalu diperintahkanlah oleh Amirul Mukminin buka rantai tangan dan kakinya. Itulah kalau kita lihat, ya, kalau di luar daripada penjara tak apalah dirantai tangan kaki, tetapi dalam penjara, nanti saya akan cerita, kalau dalam penjara ni, Anwar Ibrahim dulu di penjara pun tak kena gamak botak chain saja yang dirantai dalam penjara. Ya, tapi Anwar Ibrahim insya-Allah tak dikenakan rantai dalam penjara, tapi Imam Ahmad bin Hanbal dalam penjara pun dikenakan juga di rantai tangan kaki. Kemudian daripada itu, oleh kerana Ubaidillah telah mengakui bahawasanya Quran itu adalah makhluk, dia pun dilepaskan. Maka turunlah Ubaidillah daripada pentas tadi dan tidak dikenakan pukulan. Sampai giliran Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita kenal sungguh nama 4 orang imam mujtahid mutlak, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ini imam mujtahid mutlak. Kemudian daripada itu, maka dia ditanya, wahai Ahmad bin Hanbal, setujukah kamu kalau aku katakan bahawa Quran itu adalah makhluk? Maka Imam Ahmad bin Hanbal dengan tegas mengatakan, dia bukan makhluk tetapi adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Khalifah Al-Muqtasim Billah berkata, aku adalah kerabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhak menghukum kamu. Lalu diberinya isyarat kepada tukang pukul, lalu dipukullah punggung Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pukulan, bukan pukulan orang yang dalam Quran kata, barang siapa laki-laki dan perempuan yang belum berkahwin berzina, mi'ata jaldah, kena pukul 100 kali pukulan. Tapi pukulan bukan sampai terangkat tangan, sedikit sahaja pukulan begitu, tetapi ini pukulan memang pukulan KO punya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Pukulan pertama, maka Imam Ahmad bin Hanbal pun sebut Bismillahirrahmanirrahim, lalu sampailah rotan ke punggung Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang kedua, maka beliau pun mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sampailah rotan ke punggung beliau. Yang kali ketiga belum sampai lagi, maka beliau pun berkata,
Quran itu bukan makhluk tetapi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pukulan yang keempat, maka Imam Ahmad bin Hanbal membaca sepotong ayat Al-Quran, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Kalau sahabat-sahabat semua nak rujuk, tengok dalam surah Taubah ayat 51. "Qul la yusibana." Tiap-tiap kalau kita belajar ilmu grammar Arab, huruf lan itu ialah menafikan huruf sesudah daripadanya. Ada 4 huruf, an, lan, izan, kai. Sebab itulah orang belajar bahasa Arab ini, kalau tak ada baris pun dia boleh baca, sebab dia tahu selepas daripada ini baris ini akan demikian. Jadi huruf lan tadi menafikan, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kita bencana, melainkan sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang yang beriman. Kemudian daripada itu, pukulan kali keempat ini mengakibatkan putus tali seluar jerut. Dulu orang pakai seluar jerut. Saya teringat lagi ketika ambil buah padi, umur dalam 20, 23 tahun, 25 tahun dulu, di Sungai Besar, Tanjung Karang sana, kita pakai seluar jerut. Pakai seluar jerut bukan pakai tali pinggang, tapi ada tali yang mengikat supaya jangan terlucut. Tiba-tiba putuslah tali seluar jerut yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian daripada itu, maka hampirlah terlondeh seluar Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu beliau pun menengadah ke atas langit dan munajat kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhan, andai kata aku berada di pihak yang benar, janganlah sampai terlucut seluarku, kerana aurat aku akan dituntun oleh orang semua." Saya dah sebutkan tadi, ratusan ribu ramainya orang pada ketika itu yang menuntun. Tiba-tiba seluar jerut yang telah putus tali tadi naik semula ke atas apabila munajat sahaja Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu penyokong-penyokong Ahmad bin Hanbal, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, mereka pun bertakbir dengan kuatnya oleh kerana gerunnya Khalifah Al-Mu'tasim billah. Maka beliau pun perintahkan supaya berhenti daripada memukul Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian daripada itu, maka Khalifah Al-Mutawakkil billah perintahkan kepada Mufti Baghdad pada ketika itu supaya diperintahkan diubati punggung Imam Ahmad bin Hanbal yang luka-luka kerana pukulan yang terlalu kuat. Kemudian daripada itu, kata daripada Mufti Baghdad Ahmad bin Abu Daud, yang mana tidak perlu diubati, kata Khalifah, lebih baik kamu lakukan segera kerana nanti orang akan memberontak kalau diketahui Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan luka-luka. Kemudian apabila diubati, apabila sudah baik, lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun diarak di tengah-tengah masyarakat seluruh Baghdad pada ketika itu, kota Baghdad, kerana nak memperlihatkan kepada rakyat bahawa Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pada beliau diarak itu, tiba-tiba seorang laki-laki daripada Arab Badui berkata, "Wahai Tuan Imam, teruskanlah perjuangan kamu. Kalau kamu mati, kamu akan mati syahid. Kalau kamu hidup, maka kamu hidup dalam kemuliaan." Kemudian daripada itu, maka datanglah pula satu orang. Orang itu adalah pencuri yang pada zaman itu. Kemudian daripada itu dia berkata, "Wahai Tuan Imam, saya adalah seorang pencuri. Saya sudah bertaubat dengan kesalahan yang telah saya lakukan. Namun saya pernah ditangkap dan dipukul lebih hebat daripada apa yang mereka lakukan kepada Tuan. Tapi saya tidak mengaku
yang saya pencuri, walaupun saya dipukul lebih hebat daripada apa yang mereka lakukan kepada Tuan. Maka sebab itu Tuan berada di tempat yang benar, maka pertahankanlah kebenaran itu. Kalau sekiranya Tuan tidak mati pada hari ini, pada suatu ketika nanti kelak pun Tuan akan mati. Maka menangislah Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah yang mendorong saya mempertahankan kebenaran lagi. Allah subhanallah, kata daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi nampaklah kepada kita Imam Ahmad bin Hanbal telah diarak, maka seluruh penyokong Imam Ahmad bin Hanbal telah melihat sendiri dengan mata kepala mereka bahawasanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam keadaan sihat. Kemudian daripada itu, apabila sudah selesai, dihantarlah Imam Ahmad bin Hanbal lagi ke dalam penjara. Apabila sampai di dalam penjara, khalifah bertanya, apakah kamu masih lagi mengatakan bahawasanya Al-Quran itu bahawasanya yakni bukan makhluk? Maka kata daripada Imam Ahmad bin Hanbal, saya 14 tahun umur sudah menghafal Al-Quran. Hadis tidak kurang daripada 700,000 hadis yang telah aku hafal. Saya yang menjadi pokok soal saya baca riwayat hidup Ahmad bin Hanbal ini ialah berkenaan beliau menghafal hadis 700,000. Saya nak hafal 200 hadis pun melengkung sabdu, makna terkencit urat pinggang nak hafal. Saya teringat lagi suatu ketika, seketika saya membaca grammar ataupun nahwu Arab. Nama nahwu Arab itu Alfiyah. 1000 bait Alfiyah ini, 1000 bait. Kata daripada pengarang Alfiyah, barang siapa yang dapat menghafal 1000 bait, maka walaupun dia tidak reti, namun Allah akan memberikan kepahaman ilmu grammar Arab. Apabila saya hafal, insya-Allah sampai hari ini hanya 500 bait saja saya boleh hafal. Tak dapat sampai kepada 1000 bait. Pada pengarang kitab Alfiyah kata, barang siapa yang menghafal, maka walaupun dia tak reti, maka Allah akan beri hidayah, dia boleh memahami. Nahwu Arab ni pertama sekali yang paling kecil matan jurmiyah, kemudian daripada itu kawakibud duriyah, kemudian daripada itu Alfiyah, kemudian jawahir maknun. Barang siapa yang mana menghafal Alfiyah tadi, maka dia akan diberikan berkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dapat memahami akan grammar Arab dengan sungguh-sungguh. Kemudian daripada itu 700,000 hadis dihafal. Quran 14 tahun sudah hafal Quran. Namun satu ayat pun, satu hadis pun saya tidak bertemu, wahai Amirul Mukminin, yang menyatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Lalu Khalifah Al-Muqtasim Billah pun perintahkanlah rantai tangan dan kaki dia dan duduklah di dalam penjara. Kemudian daripada itu sampai waktu ketika maka Khalifah Al-Muqtasim Billah pun telah meninggal dunia kerana sakit kuat. Lalu digantikanlah dengan anaknya, iaitu Al-Wasi'. Al-Wasi' ini pun perangai tabiat zalimnya sama seperti juga bapa dia. Suatu ketika dia bertanya kepada Ahmad bin Abu Daud, siapakah ada di antara dalam kota Baghdad ni masih berpahaman ahli sunnah wal jamaah? Tangkap dia dan bawa ke hadapan beta. Lalu Imam iaitu Abu Daud Mufti tadi, memang dia marah dengan ahli sunnah wal jamaah, maka ditangkaplah Ahmad Al-Ambari. Imam Ahmad Al-Ambari ditangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah Al-Muqtasim Billah. Lalu Khalifah Al-Muqtasim Billah berkata, setujukah kamu kalau aku katakan
Quran itu adalah makhluk, maka kata daripada Imam Ahmad Al-Ambari, saya mengikut fatwa daripada guru saya iaitu Imam Ahmad bin Hanbal, bahawasanya Quran itu bukan makhluk tetapi adalah wahyu daripada Allah, dan saya bersetuju dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk maka kupurlah dia. Lalu khalifah sangat marah dan dibawa keluar daripada penjara, kemudian dipancunglah lehernya, kemudian daripada itu kepalanya digantung di pintu gerbang masuk ke kota Baghdad, dan ditulis di sana, inilah orang yang tidak mau mengatakan Quran itu makhluk dan dia akan masuk ke dalam neraka, dan inilah contoh bagi orang-orang yang masih mengatakan Quran itu bukan makhluk. Kemudian Al-Wasi' memerintah hanya 5 tahun saja, maka dia pun telah meninggal dunia, maka digantikan dengan Khalifah Al-Mutawakkil Billah. Al-Mutawakkil Billah ini adik kepada Al-Wasi', anak kepada Al-Muqtasim. Kemudian daripada itu, yang pertama-tama sekali yang dilakukan oleh Khalifah Al-Muqtasim Billah, iaitu beliau nak melawat orang di dalam penjara. Lalu diiringilah Al-Mutawakkil Billah dengan 2 orang kuat agama. Pertama Mufti Ahmad bin Abu Daud, yang kedua ialah Basir bin Mursyid. Lalu keduanya mengiringilah beliau masuk ke dalam penjara. Sampai di dalam penjara, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal nak melakukan sembahyang, padahal tangan kakinya dirantai untuk mengambil wudu. Lalu Khalifah Al-Mutawakkil Billah pun bertanya, sejak bila tuan dilakukan demikian? Kata daripada Imam Ahmad bin Hanbal dengan tidak merayu dan tidak minta belas kasihan, sejak daripada beberapa tahun yang lalu saya masuk ke dalam penjara ini, sejak itulah saya dirantai tangan dan kaki, wahai Amirul Mukminin. Khalifah Al-Mutawakkil Billah bertanya, apakah kesalahan kamu? Maka Mufti Baghdad Ahmad bin Abu Daud memang sangat benci dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan demikian juga Basir bin Mursyid yang pernah berbahas dia kalah pada zaman Khalifah Harun al-Rashid. Memang padan pun ya Amirul Mukminin, orang tua ini duduk dalam penjara dirantai tangan dan juga kaki, tak payah dikeluarkan, biar dia mati dalam penjara ini. Lalu Khalifah Al-Mutawakkil Billah berkata, dengan perintah daripada beta, wahai pengawal, buka rantai tangan dan kaki Imam Ahmad bin Hanbal dan lepaskan dia. Lalu kedua-duanya serentak mengatakan, kami bantah ya Amirul Mukminin. Maka Khalifah Al-Mutawakkil Billah pun timbul rasa kemarahan dia. Lalu dia berkata kepada pengawal, wahai pengawal, tangkap 2 orang ulama jahat ini. Tangkap kedua-duanya dan rantai tangan dan kaki dia sebagaimana yang dilakukan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu pengawal pun tangkaplah Mufti Baghdad dan juga Menteri Agama iaitu Abu Daud sebagai Mufti, Ahmad bin Abu Daud dan juga Basir bin Mursyid ditangkap dan dirantai pula tangan dan kaki dan disumbat di dalam penjara. Kemudian daripada itu maka Imam Ahmad bin Hanbal pun dipimpin oleh Khalifah Al-Mutawakkil Billah keluar daripada dalam penjara dan dibawa ke istana dan dilayani dengan sebaik-baik mungkin sebagai seorang ulama besar. Lalu Khalifah bertanya, wahai Tuan Imam, apakah hajat kamu
pasti beta akan laksanakan hajat kamu kiranya kamu berkehendak, dan beta akan lantik kamu menggantikan tempat mufti iaitu Ahmad bin Abu Daud. Kamu akan menjadi mufti. Kalau kita lihat, kalau kita hari ini kita mencari kerja, apatah lagi kerja yang semikian memang tinggi betul, tapi Imam Ahmad bin Hanbal dengan lemah lembut, ya Amirul Mukminin, saya tolak permintaan daripada Amirul Mukminin itu kerana yang mana saya tidak mencukupi ilmu, padahal lebih daripada cukup, tetapi beliau rendah diri, tidak mau megang jawatan sebagai menjadi mufti. Lalu apakah hajat kamu yang kedua? Saya ingin kembali bertemu dengan anak-anak murid dan juga isteri saya. Maka kata daripada khalifah, maka saya akan perintahkan nanti yang mana menghantar tuan kembali. Saya tidak perlu dihantar ya Amirul Mukminin, kerana saya sudah lama tidak melihat akan alam ini. Sudah beberapa tahun di dalam penjara, tidak nampak langit dan bumi. Maka sebab itu biarkanlah yakni saya balik sendiri. Maka khalifah pun bekalkan beliau sebanyak 10,000 rial, tapi tidak ditolak kerana takut kecil hati. Lalu diambil oleh beliau. Kemudian di pertengahan jalan, belum sempat beberapa kilometer, wang sebanyak 10,000 rial tadi telah habis disedekahkan kepada orang yang patut menerimanya. Maka kembalilah beliau berjalan dalam keadaan yang sangat payah kerana apa? Lama di penjara. Kemudian maghrib pun sampai. Bila maghrib sampai, maka beliau pun singgah di sebuah masjid. Singgah di sebuah masjid, turut serta dengan orang bersembahyang maghrib dan isyak. Kemudian daripada itu, orang tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Memang padan pun kalau pada ketika itu orang tidak kenal. Bukan sebagaimana hari ini, kalau sebut sahaja Profesor Dr. Hairuddin, seluruh Malaysia kenal. Sebab apa? Kita ada TV, kita ada radio, kita ada gambar. Tapi pada zaman itu sebesar Imam Ahmad bin Hanbal orang tidak kenal. Apatah lagi beliau memang tidak mahu memperkenalkan akan diri beliau. Kemudian daripada itu, sembahyang isyak selesai, beliau bercadang untuk beriktikaf di dalam masjid. Kemudian daripada itu, penjaga masjid gamak siaplah. Jaga masjid, tidak dibenarkan pengemis seperti kamu ini duduk dalam masjid. Nanti malam kamu ambil barang-barang dan kamu keluar daripada masjid ini. Kalau begitu tuan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, biarkanlah saya duduk di luar, tegak berdiri tidur di luar masjid. Di luar masjid pun kamu tak boleh. Kerana apa? Nanti malam kamu akan pecah masjid ini dan kamu ambil barang-barang dalam masjid ini semua. Lebih baik kamu pergi segera sebelum aku pukul kamu, kata daripada siap masjid. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal pun dalam keadaan sangat duka cita. Lalu beliau pun berkata, wahai saudara-saudara kaum muslimin, semuanya ada dalam masjid ini, siapakah di antara saudara yang boleh mengajak saya tidur satu malam di rumah? Kemudian lepas itu saya akan meneruskan perjalanan saya. Lalu seorang hamba Allah berkata, wahai tuan, tak apalah ikut ke rumah saya. Maka dia pun bawalah Imam Ahmad bin Hanbal. Bawa dalam perjalanan, tidak pula ditanya, siapakah tuan, daripada mana tuan, nak ke mana tuan. Tidak ditanya oleh orang yang mengajak datang ke rumah tadi. Bila sampai saja ke rumah, maka beliau pun dilayan, diberi makan dan juga minum dan tempat beristirahat. Kata daripada tuan rumah, silalah tuan berehat, saya nampak tuan sudah letih. Ya, sejak daripada pagi tadi tuan telah berjalan. Maka sebab itu lebih baik tuan berehat sahaja. Kata daripada Imam Ahmad bin Hanbal,
biarkanlah saya menolong kerja Tuan. Sebab apa? Tuan telah melayani saya dengan cukup baik. Sebab itu biarlah saya tolong Tuan pula membuat kerja. Lalu diikutnya lah Imam Ahmad bin Hanbal pun mengikutlah daripada belakang akan tuan rumah tadi. Rupanya tuan rumah tadi kerjanya ialah membuat roti. Sambil dia membuat roti, maka dia tidak terlepas daripada memuji kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata daripada tuan rumah, kalau sekiranya tuan memerlukan kerja, beritahulah dengan saya, bolehlah bekerja dengan saya. Lalu ditolaklah oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan baik apa yang diajak oleh tuan rumah tadi. Kemudian daripada itu, lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun berkata, saya lihat Tuan, walaupun sibuk dengan kerja, tapi mulut Tuan tidak lepas daripada memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya ingin bertanya, apakah yang Tuan dapat kerana memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Maka tuan rumah tadi berkata, setiap hajat yang saya kehendaki, Allah Subhanahu wa taala insya-Allah telah makbulkan permintaan saya. Cuma kata daripada tuan rumah tadi, satu sahaja lagi yang belum termakbul permintaan saya. Kata daripada Imam Ahmad bin Hanbal, apakah dia permintaan tuan yang satu yang belum lagi Allah Subhanahu wa taala perkenankan itu? Lalu tuan rumah berkata, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun menangislah beliau kerana terharu mendengar daripada ucapan daripada tuan yang telah menolong dia, beri makan dia tadi. Kemudian daripada itu, maka tuan rumah kata, apakah ucapan saya itu menyinggung perasaan tuan, sedangkan tuan adalah tetamu saya pada malam ini. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak dapat menyembunyikan lagi apa yang telah dirahsiakan dia. Itulah sedikit sebanyak perjalanan ataupun kehidupan ulama-ulama besar. Kita lihat Imam Syafi'i mati dipukul sampai patah tulang pinggang beliau. Demikian Imam Abu Hanifah yang mana beliau mati makan racun di dalam penjara. Demikian juga ya Imam Ahmad bin Hanbal, dan demikian juga Imam Malik pun pernah juga diseksa oleh pemerintah. Demikianlah ulama-ulama dahulu tidak terlepas daripada fitnah di atas muka bumi ini. Demikianlah sedikit perjalanan ya berkenaan dengan imam-imam. Insya-Allah pada lain waktu kita akan cerita lagi yang mana yang patut kita ceritakan. Kemudian daripada itu, ayat seterusnya, maka nalillahi ayattakhidha min waladin subhanah wallahu alam. Siapa di antara nak kemukakan pertanyaan? Baik. Ya. Yeah. Saya tak dengar lah. Ya. Ya, dapat dengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalan saya ialah tobat. Macam mana tobat seseorang itu, tanda-tanda boleh diterima surah Ta'ala, Ustaz? Assalamualaikum, itu saja Ustaz. Kita tidak dapat untuk meyakinkan, tetapi apabila cukup syarat dan rukun sebagai seorang bertaubat, kita tahu syarat bertaubat itu kita tidak kembali lagi melakukan apa yang telah dilarang. Kemudian kita bersungguh-sungguh pada ketika itu, maka pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita. Jadi itulah di antara syarat-syarat dia, iaitu kita tidak kembali lagi mengulang
Dan apabila kita teringat sahaja benda yang telah kita lakukan, dan saya sendiri pun memang kadang-kadang tu siapa yang manusia ni tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Pasti ya, tiap-tiap kita ada mempunyai kesalahan, cuma besar ataupun tidaknya. Jadi kalau kita memikirkan benda yang telah kita lakukan, maka timbullah penyesalan yang amat sangat. Maka ketika itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan terimalah taubat yang kita telah lakukan ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada soalan-soalan lagi? Alhamdulillah. Kalau tidak bertanya itu maknanya. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya sikit Ustaz. Tadi kalau cerita daripada apa yang Ustaz cerita tentang Imam Ahmad Hanbal tadi, masalahnya ialah mereka memusuhi Ahli Sunnah wal Jamaah masa itu. Mana Amirul Mukminin itu sendiri ialah dia menentang pegangan Imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal ini kerana pegangan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi pada masa itu apakah pegangan ataupun ikutan kepada Amirul Mukminin itu Ustaz? Pada masa itu, itulah saya dah sebutkan tadi, kalau masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau sendiri sebagai seorang khalifah dan pahaman beliau Ahli Sunnah wal Jamaah, maka sebab itulah seluruh rakyat pun tunduk terhadap apa yang menjadi pegangan kepada beliau. Tapi bila sampai saja kepada Al-Mutawakkil, Al-Muqtasim Billah, maka rakyat pun dipaksa, walaupun sebahagian besar rakyat tidak setuju, maka mereka terpaksa juga. Walaupun dalam keadaan terpaksa, maka mereka hanya gamaknya mengikut mulut, padahal hati tetap masih lagi berpegang teguh. Macamlah imam yang masuk atas, naik ke atas pentas tadi, seperti Ubaidillah, walaupun beliau ya dalam hati memang masih lagi berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi oleh kerana dipaksa untuk lepas daripada nyawa. Dalam Quran kata illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Mana kalau dipaksa tu, kalau kita ya ucapkan juga, maka dia akan terlepaslah daripada hukuman Tuhan, sebab dia sendiri hatinya mutmain, tenang, hatinya berpegang teguh dengan kalimah Allah. Jadi begitulah sampai kepada Imam Khalifah Al-Wasi', maka rakyat pun berpahaman Mu'tazilah. Bila sampai saja kepada Mutawakkil sebagai yang saya sebutkan tadi, maka rakyat pun berpahaman dengan pahaman Ahli Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam. Itulah dia sebahagian daripada dia. Jadi kalau tidak ada siapa yang bertanya tu, alhamdulillah lah. Saya pun senang hati, sebab apa tak nak jawab. Kalau ditanya terpaksa saya jawab. Sekurang-kurang saya akan jawab wallahu alam. Ya ada. Tapi maknanya semua pandailah, faham semua. Pernah dikatakan oleh satu orang ulama, orang yang bertanya itu adalah orang yang pandai. Kalau orang bodoh, dia nak tanya kuat lagu apa. Jadi orang yang pandai itu ialah orang yang bertanya. Ya, orang yang tak bertanya itu artinya orang sudah pandai. Begitu maksud dia. Baik, insya-Allah taala kita sambung lagi kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah.